Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tajuk tugasan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fakhruddin bin Mat Jamil, I17202158. Okey. Pertama kali saya ingin menerangkan mengenai Dewan Rakyat, iaitu kita lanjut ke pengenalan konsep parlimen, iaitu yang diterapkan di dalam Malaysia secara umum ialah jarak masa sesuatu kerajaan terbentuk mulai tarikh pilihan raya hingga ke suatu pilihan raya seterusnya, iaitu dalam tempoh 5 tahun untuk menukar tumpuk kepimpinan yang baru yang akan dipilih melalui demokrasi, iaitu undian daripada rakyat. Okey, manakala konsep parlimen secara khusus pula ialah parlimen merupakan badan perundangan tertinggi yang diberi kuasa menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat persekutuan. Okey, Parlimen Malaysia merupakan badan perundangan kebangsaan Malaysia berdasarkan sistem yang diterapkan di British, iaitu Parlimen Westminster. Parlimen Malaysia terdiri daripada dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara atau dipanggil Dewan Senat. Ahli Dewan Rakyat dikenali sebagai ahli parlimen, manakala ahli Dewan Negara diberi gelaran senator. Okey, satu pilihan raya diadakan setiap 5 tahun untuk memilih wakil-wakil ke Dewan Rakyat, manakala ahli-ahli Dewan Negara iaitu senator dilantik sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu YDPA. Jadinya apabila genap 5 tahun, parlimen akan dibubar secara automatik, atau parlimen juga boleh dibubar oleh Yang di-Pertuan Agong iaitu YDPA sekiranya berlaku sesuatu yang telah berlaku pada tahun ini dalam negara kita. Okey, semua mesyuarat parlimen disusun dalam satu kalender yang dinamakan Takwim Parlimen. Kalender ini dibahagi kepada 5 bahagian dan setiap penggal mengambil masa selama 1 tahun. Parlimen tidak bersidang di sepanjang penggal, tetapi mengadakan mesyuarat sebanyak 3 atau 4 kali dalam satu penggal. Setiap satu mesyuarat mengambil masa selama 2 minggu bagi Dewan Rakyat, kecuali mesyuarat belanjawan yang mengambil masa selama 5 atau 6 minggu. Parlimen Malaysia mengandungi 3 komponen utama, iaitu YDPA, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada latar belakang Dewan. Okay, poin pertama, Dewan Rakyat merupakan salah satu daripada 2 dewan di Parlimen Malaysia, which is saya boleh terangkan seperti mana yang telah disebut tadi, yang saya telah sebut dalam pengenalan. Parlimen terbagi kepada 2 dalam Malaysia ni, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara ataupun Dewan Senat. Okey, yang poin yang kedua, Dewan Rakyat dianggotai seramai 222 ahli dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai atau rakyat melalui pilihan raya yang diadakan setiap 5 tahun. So, setiap 5 tahun, tumpuk kepimpinan akan diubah atau dikekalkan melalui pilihan raya. Okey, seperti mana
yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan. Di dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara 46 Fasal 1, Dewan Rakyat hendaklah terdiri daripada 222 orang ahli yang dipilih. Ahli tersebut hendaklah bersumpah. Poin ketiga, sebelum memegang sebarang kerusi dalam parlimen, setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Dewan Rakyat, iaitu YDP, Dewan Rakyat. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahankan perlembagaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ahli-ahli Dewan Rakyat. Okey, poin ni sama saja seperti poin yang sebelumnya, tetapi saya nak tekankan di sini ahli-ahli yang dipilih atas sokongan ramai melalui pilihan raya yang diadakan setiap 5 tahun. Parti yang memperolehi kerusi majoriti akan membentuk kerajaan persekutuan bagi mentadbir negara. So dekat sini ahli-ahli ni 222 ahli ni di dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 46 Fasal 2 ada disebut, maka hendaklah ada saya akan sebutkan bagi setiap negeri tu berapa wakil. So untuk negeri-negeri di dalam Malaysia ada 209 orang ahli. So di bawahnya adalah Johor sebanyak 26, Kedah sebanyak 15, Kelantan sebanyak 14, Melaka 6, Negeri Sembilan 8, Pahang 14, Pulau Pinang 13, Perak 24, Perlis 3 orang, Sabah 25 orang, Sarawak 31, Selangor 22 dan negeri terakhir adalah Terengganu sebanyak 8 orang. Baki yang selebihnya adalah 13 orang ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Di sini disebut 11 orang ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seorang ahli dari wilayah Persekutuan Labuan dan yang terakhir seorang ahli dari wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey, di sini poin seterusnya, kelayakan menjadi ahli Dewan Rakyat adalah seperti berikut. A, yang pertama adalah warga negara Malaysia. Itu adalah perkara yang amat wajib kerana ahli parlimen tidak boleh, wakil rakyat tidak boleh bertanding jika bukan warga negara Malaysia. And then yang kedua, berumur tidak kurang dari 18 tahun. Yang ketiga, sempurna akal, iaitu waras. Yang keempat, bukan seorang yang muflis. Yang kelima, seseorang yang tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa. Okey, so dalam Perlembagaan Persekutuan pun ada disebut dalam perkara 50 hingga 52 tentang hilang kelayakan menjadi ahli Dewan Rakyat. Di sini saya nak menerangkan, mengeluarkan sedikit pengetahuan am kepada anda semua. Ahli Dewan Rakyat boleh dilucutkan ataupun hilang kelayakan menjadi ahli jika yang pertama, memperoleh kewarganegaraan asing, tidak waras
bankrupt atau muflis, memegang jawatan bergaji dalam perkhidmatan awam, dipenjarakan 1 tahun tanpa pengampunan. Ini adalah denda dia. Didenda 2,000 tanpa pengampunan. Tidak. Okey, itu saja. So ada lagi. Tidak angkat sumpah dalam tempoh 3 bulan selepas dipilih. Yang terakhir, tidak hadir sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan berturut-turut tanpa izin speaker. Okey, Speaker merupakan bahasa yang bukan formal, iaitu digunakan di dalam Dewan Rakyat. Kalau di luar, kita memanggil YD yang dipetua. Okey, peranan Dewan Rakyat. Okey, ini adalah peranan yang dimainkan oleh Dewan Rakyat. Yang pertama, menggubal rang undang-undang, membahaskan rang undang-undang, membahaskan dasar-dasar kerajaan, membahaskan masalah rakyat, mencapai kata pemutus berhubung undang-undang kewangan, dan mengkaji semula rang undang-undang yang ditangguhkan oleh Dewan Negara. Okay, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Dewan Rakyat adalah untuk wakil rakyat mendapatkan pembelaan bagi masyarakat setempat ataupun masyarakat yang iaitu DUN lah. So, atau menyuarakan aduan penduduk atau masyarakat dari tempat yang telah dimenanginya ketika pilihan raya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muzaffar bin Maznaan. Jadi saya akan sambung apa yang telah dibahaskan oleh sahabat saya sebentar tadi, iaitu kami akan bentangkan tentang Dewan Rakyat. Jadi semua dah dengar tentang pengenalan Dewan Rakyat, peranan Dewan Rakyat. Jadi sekarang kita ke kuasa Dewan Rakyat. Kuasa Dewan Rakyat, di antara kuasa Dewan Rakyat adalah Dewan Rakyat boleh melakukan proses menggubal undang-undang. Sebuah undang-undang yang ingin dijadangkan mestilah disediakan rangkanya terlebih dahulu, kebiasaannya oleh jemaah menteri atau sesebuah kementerian dengan dibantu oleh Jabatan Peguam Negara. Rangka tersebut yang dikenali sebagai rang undang-undang kemudian dikaji dan dibincangkan bersama-sama oleh jemaah menteri. Jika diputuskan untuk dicadangkan ke Parlimen, rang itu kemudiannya akan diagih-agihkan kepada semua ahli Dewan Negeri, Dewan Rakyat. Rang ini akan melalui 3 bacaan dan persidangan Dewan Rakyat. Ketiga bacaan ini adalah bacaan pertama untuk memperkenalkan rang undang-undang tersebut. Bacaan kedua adalah dibincangkan dan dibahaskan oleh ahli-ahli yang berhormat, dan bacaan ketiga akan dicadangkan oleh menteri atau timbalannya untuk dibuat satu undian ke atas rang undang-undang ini. Kebajakan undang-undang hanya memerlukan sokongan majoriti mudah untuk diluluskan. Namun dalam beberapa keadaan, majoriti 2/3 adalah diperlukan, seperti dalam hal-hal berkaitan meminda perlembagaan. Setelah diluluskan oleh Dewan Rakyat, rang undang-undang itu kemudiannya dihantar ke Dewan Negara, dan 3 bacaan yang diterangkan sebelum ini akan dilakukan sekali lagi di Dewan Negara. Dewan Negara boleh bertindak tidak meluluskan satu-satu rang undang-undang walau bagaimanapun. Langkah ini hanya melambatkan kelulusan yang dibuat. Selalunya selama sebulan dan kadang-kadangnya setahun. Jika tempoh ini tamat, rang undang-undang ini dianggap telah diluluskan oleh Dewan Negeri. Jika diluluskan, rang undang-undang itu akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pertimbangan dalam tempoh 30 hari. Jika baginda telah bersetuju, rang undang-undang itu akan dikembalikan ke Parlimen bersama-sama dengan beberapa cadangan pindaan. Parlimen kemudiannya harus mengkaji semula rang undang-undang tersebut yang dipinda dan mengembalikan semula kepada Yang di-Pertuan Agong. Jika rang undang-undang